Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Su sebagai fasilitator kita pada hari ini dan rakan-rakan yang lain, Dr. Khairani, Dr. Farida, Ustaz Basil, dan insyaAllah nanti rakan-rakan kita yang lain akan join lah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan program kita pada pagi ini, dan sebelum kita mulakan kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, jadi saya serahkan kepada Dr. Su untuk teruskan kita punya bengkel pada hari ini. Silakan Dr. Su. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih lah yang mana join sesi kedua kita untuk Microsoft Team. Okey, kita sambung exercise kita semalam. So macam biasalah, saya nak minta siapa-siapa yang share screen, siapa-siapa kat sini yang boleh share screen. Ustaz ke atau siapa-siapa yang lain? Ustaz sambunglah semalam. Boleh. Kita baru nak tuju video, dia tuju video. Dr. Farida dah sambung pula. Sambung. Sambung, Ustaz sambung, tak apa. Kita belajar dari situlah. Okey, baik. Ustaz Basil sambung kah? Ustaz Basil? Dr. Khairani? Tak kot. Dah kot, ampun depa semua pakai malu belakang ni. Dr. Khairani. Dia ada masalah mic kot, dia kata. Okey, tak apa, saya share lah. Saya share screen lah kalau gitu ya. Ya, boleh. Baik. Alright. Okey, saya dah share. Okey, kita pergi balik kepada ni lah. Sekarang ni kita pergi balik kepada Ustaz allow Ustaz tu request control. Di mana? Okey. Yang ni pun feature, ini memang feature memang sedia ada lah. Ya. Okey. Sebenarnya request control ni menarik lah kalau macam contoh pelajar-pelajar nak buat presentation ke apa kan. Senang untuk kita nak control jugalah. Kalau nak komen ke apa kan, nak bincang FYP dengan pelajar ke kan. Okey, so sekarang ni kita dah masuk balik team yang kita create semalam, yang Ustaz dah create semalam. Okey, kita nak sambung So semalam kita dah bincang macam mana cara nak create team. Lepas tu macam mana cara kita nak invite member dalam team. Ada 3 kaedah tu yang saya tunjukkan. Boleh secara manual, lepas tu boleh secara bagi kod kepada pelajar dan juga bagi link. So bila kita dah berjaya create team macam ni, so yang icon ni boleh ubah Icon ni boleh ubah. So sebenarnya boleh ubah kat sini, kita tekan je. Ada edit button tu kan. Okey. Gambar dia pun kita boleh ubah tu. Okey, upload gambar pun boleh. Upload gambar pun boleh. Lepas tu ada banyak pilihan icon. Lepas tu boleh rename juga ke nama kelas kita tu. Tapi macam short form yang dia guna di situ tu memang dia automatic ni lah. Kita tak boleh ubah lah kot yang tu. PN tu. Betul. Selalunya saya akan tukar gambar lah. Saya tak biar dia pilih nama sendiri tu kan. Dan sebenarnya ada pilihan lain lah, gambar kat sini. Kalau kita tekan arrow ni kan, dia bagi pilihan lain lagi lah. So gambar tu akan berubah ikut pilihan kita ni. So mana-mana lah yang tu. Ya. So kalau nak tukar boleh tukar lah. Okey, tak apa. Tak mau kita cancel je lah. Okey, so saya explain sekali lagi lah, walaupun dah pernah cerita sebelum ni dalam bengkel hari tu kan. Okey, so dekat nama kelas kita ni ada 3 dot ni kan. 3 dot ni more option. So more option ni semalam kita dah guna sebahagiannya lah kan. So dekat sini ada manage team ni setting lah. Lepas tu ada add channel. So channel ni apa dia? Channel ni kalau by default bila kita create satu kelas, satu team ni, dia dah ada kat sini general. General ni sebenarnya adalah default channel dalam kita punya. Add lagi channel-channel lain. Kalau kita nak add, contohnya kita boleh add channel untuk topik ke, bergantung pada macam mana cara kita nak design kita punya teams. Mungkin boleh jadi kalau nak design sebagai macam group discussion pun boleh. Kalau nak design sebagai ikut lesson plan, ikut week pun boleh. Bergantung pada macam mana kita nak design kita punya teams. So mungkin ada orang ada
ada orang yang dia buat as kelas kan, semalam kita bincang pasal nak buat sebagai kelas ke, nak buat sebagai group ke, nak buat sebagai subjek ke kan. So jadi design channel dekat sini ni bergantung pada apa yang kita set tu lah, ikut kreativiti masing-masing, ataupun nak create satu channel untuk lecture. So semua lecture kita buat dalam tu. Kita tak buat kat general. So bergantung pada macam mana kita nak. Okey, itu channel. Dan channel ni pula ada dua jenis. Channel ni, dia ada channel private dan dia ada channel standard kat sini. Contohnya macam mana tu? Channel. Contoh kan, contohlah katalah kita nak buat channel ikut topik, contoh kan. So kita namakanlah topik kat sini. Okey, katalah topik 1. Topik 1. Lepas tu description ni macam biasalah, saya pun tak letak selalu optional je kan. Okey, dia privacy ni dia bagi kita pilihan standard ataupun private. Saya kalau untuk topik ni saya akan pilih standard. Dan saya klik automatically show this channel in everyone's channel list. Yang ni maksudnya channel standard ni dia semua orang dalam team dia boleh access. Okey, kita add. Ni contoh so dia akan masuk di bawah general. So topik ni adalah topik 1 ni adalah channel yang baru yang kita dah tambah. So dalam topik 1 channel ni kan, kita tengok kat atas ni dia dah ada yang barulah conversation untuk topik 1. Lepas tu boleh juga add file untuk channel ni. Boleh add lagi macam biasalah, add button ni dia akan ada pada setiap channel yang kita pilih tu. Cuma dekat general ni dia lebih lagi lah, sebab dekat general ni dia ada kelas notebook, dia ada assignment grade, semua dia buat dekat sini. Yang tadi pun sebenarnya ada lah, cuma kita kena tekan tambah tu dia akan keluar lah yang benda-benda ni kot, no? Tak, dia macam ni. Bila bila kita create kelas, kita pilih kelas hari tu kan. By default dia akan adalah untuk kelas, dia akan ada kelas notebook, assignment dengan grade. 3 ni yang akan appear lah bila kita create team as class. Jadi bila kita create channel, dia tak akan ada kelas notebook, assignment, grade ni dekat topik dekat channel-channel baru ni. Tu sebab kalau sebab apa, dekat assignment dengan grade dengan kelas notebook ni 3 ni akan generate nama-nama pelajar sekali. Dan dia tak akan ada dekat channel-channel tambahan tu. Itu sebab saya kata semalam, kalau kita nak buat satu team, satu group, dia akan appear 30 orang pelajar tu lah, kalau 30 pelajar dalam kelas tu kan. Tapi kalau kita create team sebagai satu subjek, di mana dalam tu ada beberapa group, semua akan bergabung. Semua akan bergabung dalam, dia susun ikut abjad je lah dalam senarai nama tu. Sebab dekat general ni, kelas notebook, assignment, grade ni, dia tak akan ada pada channel-channel tambahan. Dia ada dekat main general ni je. Dekat general ni. So yang ni dia tak akan ada lah yang grade apa semua tu. Kita tak boleh assign berasingan. Dia mesti bila semua dalam team dia kena assign, dia akan assign sekaligus. Jadi tu yang saya kata semalam tu, ikut pada kita nak design macam mana. Kalau kita mampu untuk buat sorting tu di luar kan, so kita boleh buatlah satu team, satu subjek. Kalau tak boleh, kenalah buat satu team, satu group. Okey, yang ni tadi pasal topik kan, channel standard yang saya letak topik kat sini. Kita boleh add satu lagi adalah channel juga. Okey, kita boleh add dekat sini private. Kita pilih private. So dia ada beza. Okey, private katalah kat sini kita letak group lah. Selalunya kalau private ni group lah kan. Katalah group. Okey, ini group 1. Dan ini adalah private channel. Private channel. Okey, private channel. Okey, dia beza. Kalau private channel ni kita boleh buat bila kita buat team untuk kelas dan kita add banyak group dalam kelas kita tu. Jadi kat sini nampak tak dia minta kita add nama student. Jadi maksudnya, tapi kita boleh skip sebab kita boleh
Tak boleh. Yang ni tak boleh skip. Bila channel tu private, contoh channel tu channel private. Katalah macam ni. Kita punya team ni mewakili kita punya subjek. Dalam dalam team kita tu ada banyak group. Katalah ada 4 group. Jadi saya contoh saya buatlah saya buat dalam kelas dalam team saya ni ada 4 group. Group A, group B, group C, group D. So saya buatlah channel mewakili group ni untuk setiap group saya. Di mana dekat sini pelajar-pelajar untuk setiap private channel ni saya kena add manual. Mana kita akan pilih setiap satu grup tu kata 5 orang pelajar ni. Kemudian 1 hingga 5 pelajar grup 1, 6 hingga 10 pula betul. grup yang kedua dan sebagainya lah. Okey faham. Betul. Dia kena buat macam tu. Dan yang ini so far saya tak nampak cara untuk pelajar masuk secara auto macam yang macam pelajar masuk ke dalam team. Dia kena buat satu-satu. Yang ni. Sebab yang ni memang private. Maksudnya kalau macam kita ada discussion, macam discussion dalam group ke apa semua kan, yang memang private kan, kita boleh buat dalam ni lah. Ustaz tutup Ustaz ni. Apa dia? Yang ni setup ni. Ya. Okay, dia kacau. Alright. Dan untuk kita add member dalam private channel ni, kita kena pastikan ahli tu dah jadi ahli dalam team. Baru boleh add dia masuk jadi ahli dalam private channel. Kalau dia belum lagi kalau dia belum lagi jadi ahli apa? Jadi ahli dalam team, dia tak boleh join dalam channel ni. Okey. Dan boleh add kemudian jugalah, tak mesti add masa step ni kan. Okey, so icon dia ada ni lah, ada lock ni. So yang icon ni yang private tu. Private tu dia akan ada lock tu lah. Okey. Ya, private. Okey, saya tunjuk perbezaan. Kalau private channel ni, kalau private channel ni, perbezaan antara dua ni Sekejap. Dah masuk dah. Okey. Ini private channel. Kalau kita tengok dekat 3 dot ni. 3 dot ni dia ada manage channel. Cuba tengok manage channel pada private channel dia macam ni. Private channel. Okey. Private channel. Dia macam ni. Tetapi manage channel pada standard channel dia macam lain. Nampak tak? Paparan dia lain. Maksudnya dalam private channel ni, dalam private channel ni kita boleh tengok ahli dalam tu. Nampak ahli dalam ni. So yang ni sama jugalah, yang ni boleh tukar lah. Yang ni boleh tukar. Dia akan keluar di bawah members lah. Ya, members. Okay. So kalau macam contoh kita nak buat group project ke, ataupun macam saya sebab saya buat team untuk subjek. Jadi dalam tu ada 4 group. Ikut pendaftaran kursus kan. Ikut group pendaftaran kursus. Jadi saya buatlah 4 group. Private ni group A, group B, group C, group D. So kalau ada macam private discussion, saya akan buatlah dalam private channel. Cuma perbezaan antara dua ni, private channel ni kita tak boleh schedule meeting. Kalau kita nak buat perjumpaan, contohnya online meeting ataupun online kelas dengan pelajar dalam private channel, dia kena start meet now. Dia tak boleh schedule. Tetapi sekejap. Dekat sini kan nampak tak? Dekat group ni kan private tadi kan. Dekat sini dia ada meet. Meet ni maksudnya meet now. Tak boleh schedule. Tetapi dekat yang general channel ni, tapi Ustaz punya sebab tak appear lagi kalender tu kan. Bila nanti dah tak appear lagi, dia sama je lah. Macam tadi masa saya setting ni kan saya ada kalender. Dekat topik ni kalau dia general standard channel, dia akan ada schedule. Arrow. Dia boleh schedule. Maksudnya dekat meet ni ada arrow ni, kita boleh schedule. Tapi yang Ustaz punya ni belum settle lagi masalah tak appear kalender kan.
appear. Dr. Khairani masih appear lagi ke dia punya ni kalender? Kalau Dr. K? Kalau ada mic problem. Dia mic problem sungguh. Okey. Kalau Dr. Nizul, Dr. Su. Ya. Pagi tadi saya punya kalender dia appear tapi keluar tapi bila kita schedule dia keluar ada problem di mailbox ke apa dia kata macam itulah. Maknanya kena beritahu admin jugalah kalau ikut dia punya tu. Mungkin admin kena refresh balik kot sebab dekat saya masih memang ada kalender tu. Okey. Dekat saya. Jadi macam ikut kita design lah kalau kita nak buat macam standard channel dengan group channel yang tu perbezaan dua-dua ni lah. Masa saya guna first semester saya guna Microsoft Teams ini untuk kelas. Masa tu saya memang pakai general channel je lah, tak pandai lagi kan. Masa tu tak fully utilize lagi. Masa tu OneNote pun belum betul-betul berguna. Tapi lepas bila masuk semester kedua tu saya dah start guna OneNote. Okey, itu settle pasal channel pasal channel. Okey, so dekat atas ni dekat general channel kita ni dia ada post file class notebook assignment grade. Yang ni yang basic. File ni maksudnya kalau kita nak letak nota pun boleh kat sini. Ini dekat file. So dia by default dia ada class material folder dan ada icon. Nampak tak dalam tu dia macam ada icon read only for student. Maksudnya apa-apa nota yang kita masukkan dalam class material ni student tak boleh delete lah. Dia read only. So bila kita masuk dalam ni baru kita create lah folder-folder tu. Kalau kita nak masukkan nota kat sini lah, bergantung kat kita lah kan. So katalah nak masukkan nota topik 1. So kita masukkan dalam ni dan student hanya boleh dia boleh view tapi dia tak boleh sebab kalau kita letak kat luar tu dia jadi dia macam collaboration punya space tau. Dia boleh terus edit. So contohnya macam kalau kita gunakan Teams ni untuk kita punya unit kan, sama-sama nak update paperwork, kita jangan letak dalam folder yang private ni. Kan contoh kan. Contoh kita macam contoh team Ustaz library. Kan ada satu team kan, buat satu team. Lepas tu ada paperwork yang nak kena sama-sama update. Jadi tak boleh buat dalam kelas dalam yang private ni tadi kan. Kena buat dekat luar. Jangan buat dalam kelas material ni. Buat folder tu di luar. Di luar baru kita boleh collaboration lah. Maksudnya semua pakai boleh edit lah kan. Yang dalam folder yang untuk material ni maksudnya pelajar student hanya boleh dia kalau read only tu maksudnya dia boleh baca, dia boleh tengok je lah. Dia boleh tak maksudnya nak save kan ataupun nak download kita punya ni? Nak download tu saya tak pernah tanya student. So far dia boleh tengok. Dia boleh tengok. Yang nak download tu kena test. Sebab apa? Sebab saya tak pakai sangat yang file ni untuk letak nota sebab saya pakai kelas notebook. Sebab tu saya tak pernah test yang tu. Semuanya macam kalau kita nak secure memang kena letak dalam kelas material. Sebab ada case kadang-kadang student ni dia main-main kan. Dia main-main dia terdelete. Sebab tu kena letak dalam kelas material. Student saya pun tak pernah lah tanya student boleh download tak pernah tanya sebab selepas saya dah faham kelas notebook saya memang pakai kelas notebook. So jadi kat sini ni saya jarang guna lah. Melainkan memang team bukan untuk kelas. Team lain memang gunalah file ni macam contoh kami ada team untuk siapkan dokumen untuk accreditation. Jabatan kan. Yang tu kami memang pakai fungsi file ni sebab setiap orang ada part masing-masing untuk siapkan dokumen kan. Jadi akan buat part masing-masing so letak dekat sini. So yang tu memang saya pakai file. Tetapi untuk saya punya kelas saya tak pakai yang ni. Saya pakai kelas notebook. Okey, so saya pergi dekat kelas notebook. So kelas notebook ni, so bahagian atas ni sebaris melintang ni nama dia WeSpace tau. WeSpace, W-E. WeSpace. WeSpace. Yang menegak tepi ni nama dia MeSpace, M-E. MeSpace dengan WeSpace. Okey. Okey. So
Kelas notebook ni first time kita kena generate. Okay, set up. Kita kena set up dulu. Jadi kalau katalah macam kita dah pernah guna OneNote di luar daripada Teams, kita sebenarnya boleh pilih existing notebook yang dah memang ada dalam kita punya laptop. Kalau tak kita create je lah blank notebook. Notebook ni memang untuk nota lah kita kata, no? Dia macam-macam. Dia bukan nota saja. Macam kita boleh letak nota kat sini, kita boleh upload kita punya PowerPoint. Saya kalau PowerPoint, sebab dia boleh baca dua je, picture dengan PDF. Jadi kalau PowerPoint saya, lepas saya dah kenal OneNote, semua PowerPoint saya tukar jadi PDF. Saya upload dalam kelas notebook ni. Jadi masa kelas bila saya share screen, saya akan terus macam nak tanda, nak tulis, nak highlight semua kan saya buat daripada sini. Kelas notebook. Jadi bila kita first time nak generate kan, nak set up, dia bagi tahulah dalam ni ada 4 spaces. Okey, yang pertama adalah collaboration space, yang kedua adalah content library, teacher only section dan juga student notebook. Yang ni hanya ada yang kategori-kategori ni kan, hanya ada dalam bila kita open OneNote daripada dalam Teams. Kalau kita open notebook OneNote ni daripada luar sebelum yang kita tak linkkan dengan Teams, dia basic je lah, dia tak ada yang space-space ni. So setiap satu-satu ni ada perbezaan lah. Kalau collaboration space ni both party can edit lah. So student dia boleh padam, dia boleh kan. Dia boleh kalau memang kita nak buat, kita mungkin buat certain activity dengan pelajar yang mana kita nak pelajar pun terus buat dekat situ, dia boleh upload, dia boleh tulis, dia boleh delete, dia boleh padam. So kita buatlah dekat collaboration space. Tetapi kalau kita nak buat tu macam lecture kita tak letaklah kat sini. Kan, kita tak letak kat collaboration space. Yang kedua, content library. So saya punya, saya memang letak dekat content library lah. Maksudnya saya punya nota-nota, PDF, saya textbook. Kita kan sekarang ni dah banyak pakai e-book kan. So textbook saya masukkan dekat content library. Lepas tu kita sebenarnya boleh terus buat nota dekat sini, dekat content library ni. Lepas tu ada teacher only section. Teacher only section ni student tak dapat lihat lah, langsung tak dapat lihat, hanya ada pada kita saja. So teacher only section ni apa saya buat selalu, saya nak buat soalan. Nak buat soalan sebelum saya distribute kepada pelajar, saya akan buat pada teacher only section. Lepas tu dah siap soalan tu, saya boleh distribute lah kepada pelajar. So pelajar, assessment ni kan ada dua jenis, ada formative assessment dengan summative assessment. So semua formative assessment saya buat menggunakan OneNote ni. OneNote dan kelas notebook ni samalah, kelas notebook dalam Teams, dia sebenarnya adalah OneNote di dalam Teams. Lepas tu ada student notebook. So student notebook ni adalah folder pelajar lah, setiap pelajar, di mana hanya kita pensyarah dan juga pelajar tu saja. Kita dan dia saja yang boleh access. So kalau macam pelajar submit latihan, kita boleh terus tanda dan pelajar boleh tengok. Jadi macam kalau dulu konvensional, pelajar kena submit letak bawah pintu, lepas tu kita kena return balik kan. Sekarang ni pelajar hanya upload latihan yang dia buat dalam student notebook ni. Lepas tu kita boleh tanda dan pelajar boleh semak apa yang kita tanda tu. Yang tu student notebook. Dan saya pakai OneNote class notebook ni untuk formative assessment dan juga summative assessment yang mana markah dia unconfidential. Yang confidential tak pakai OneNote sebab OneNote ni bila pakai sebab dia akan sync. Maksudnya kalau student notebook ni kalau kita tanda, pelajar nampak apa kita tanda tu. So sesuai untuk macam kita nak semak latihan dia lah kan. Kalau untuk macam test ataupun final assessment yang confidential tak sesuai lah. So macam itulah lebih kurang macam kami ya Doktor. Macam kami yang dia orang tanda. Ya, betul. Tetapi yang ini dia sebab dia all in one. Kan, so ya kat sinilah nota kita, kat sinilah kan. Kat sinilah kita draft question, lepas tu kita menggunakan assignment. Kan sebelah ni ada assignment kan. Assignment ni kita boleh pilih sama ada kita nak upload direct daripada my computer ataupun kita nak linkkan dengan OneNote. Bila kita linkkan dengan OneNote, kita boleh terus tanda dan terus pelajar nampak. Kalau kita tak linkkan dengan OneNote,
pelajar kita tak boleh tanda dekat OneNote, kita tanda dekat Edge pula, dekat Microsoft Edge. Lepas tu kita kena upload berasingan. Tetapi kalau memang kita buat latihan dengan pelajar, kita memang nak tanda dan kita memang nak pelajar tengok komen kita lepas kita tanda, kita memang kena pakai kelas notebook. Okay, so kita tekan next. So for first time dia akan generate lah. Generate. Okay, so dia bagi tahu kat sini dekat student punya folder ada 4 kategori subfolder lagi lah. Dan kita boleh juga edit kategori ni, boleh tambah juga. Okay, so saya maintain je yang ni, kita create. Okay, so dia akan proses kejap lah for first time. Macam saya ada beratus student lah sebab saya combine semua kan. So adalah beratus student saya dalam kelas notebook ni. Dan bila kita nak gunakan OneNote ni untuk menanda latihan pelajar ke kan, kita tak payah buat kita boleh buat daripada dalam team, kita boleh buat daripada luar team. Maksudnya kita open OneNote apps dan buat dari situ, dan tu lagi smooth lah. Okey, ni dah kita berjaya generate, so ada buku kat atas ni. Okey, ini ada Dr. Su. Ya. Macam student notebook tu, kita katalah ada 20 pelajar. Okey. Jadi pelajar tu akan gunakan kemudahan student notebook lah kalau kita bermakna kalau kita nak lihat 20 tugasan pelajar yang masukkan atau dia boleh akses untuk masukkan ke macam mana tu? Kalau latihan dia masukkan sendirilah. Jadi sendiri. Maknanya kita akan ada 20 file yang berbeza yang orang lain tak boleh tengok lah. Betul. Cuma okey. Terima kasih. Jadi setiap pelajar ni pelajar lah, ada 4 orang ni kan. 1, 2, 3, 4 ni kan. Okey, ni pelajar. So macam maksudnya dekat Cik Ahmad kan, Cik Ahmad Sukari ni ada yang Cik Ahmad punya seorang je lah. Dan saya boleh tengok Cik Ahmad punya. Sama kan dengan Dr. Faridah. Dr. Faridah hanya nampak Dr. Faridah punya je. So macam tu. Macam yang ni Dr. Karani. Okey, so setiap student ada folder yang sama. Ada folder yang sama. Tapi di pihak student nampak dia punya je lah. Dan yang nampak adalah saya dan student tu. Macam tu. So macam collaboration space ni akan ada pada student. Content library pun ada pada student tapi dia tak boleh edit apa-apa, dia boleh tengok. Teacher only ni tak appear pun pada student. Pada saya saja ada. Pada teacher sajalah. Ya, betul. So yang itulah beza dia. Jadi saya selalu apa yang saya buat dekat content library ni, kat sinilah dia saya masukkan saya punya nota-nota semua. Jadi kalau contohnya saya nak buatkan yang ni, yang bestnya OneNote Class Notebook ni dia macam kita punya e-book. Jadi contohnya kan saya nak tambah, kita boleh tambah ni, kita boleh tambah section, kita boleh tambah page kan, kita boleh tambah. Kita boleh tambah. Contoh, Ustaz cuba klik content library tu Ustaz. Klik content library. Klik. Okey. Bila kita nak tambah. Okey. Bila kita nak tambah section baru di bawah content library, pastikan cursor tu duduk dekat yang ni lah. Kita nak tambah dekat bawah content library, so cursor duduk dekat bawah using the content library ni lah. Baru kita boleh add section. Okey. Sama jugalah collaboration space, kalau nak tambah content, kalau nak tambah section pada collaboration space, kita kena letak cursor macam kita highlight dekat situ baru kita tambah. Tandakan di situ lah. Apa beza add section dengan add page tu? Section ni dia macam folder. Okey. Section macam folder, page ni macam file kita. Okey. Cuba Ustaz Ustaz tekan dekat using the content tu, okey. Tekan untuk highlight je. Lepas tu Ustaz tekan kat bawah tu add section. Okey, add section. Okey, namakan section tu. Katalah topik 1 tadi. Okey. Okey, nampak tak? So kita dah open topik 1 kat sini. Lepas tu by default dia akan ada satu page. Nama dia untitled page, kita namakan file tu. Namakan dekat situlah, dekat yang duk klik-klik. Sini. Duk klik-klik tu. Okey. Ya. Masukkanlah satu tajuk. Okey.
Okey, lepas tu Ustaz boleh tambah lagi lah add page untuk topik tajuk yang lain. Add page. Masih di situlah di topik 1 lah kan? Ya, masih di topik 1. Oh, dia akan masuk di sini. Iaitu kita page dia. Ya. Okey. Okey, dah. Okey, so boleh tambah lagi lah. Boleh add page lagi, add page lagi. Add page dia akan dari bawah lagi lah, no? Di bawah lagi. Dan sebenarnya dia juga ada ni Ustaz. Dia ada make sub page. Nampak tak? Oh, okey. Maksudnya di bawah apa page tu dia boleh buat sub page pula. Ya. Gitu. Kalau kita nak buat lah kan. Kalau tak mau kita tolak balik lah. Kita pergi balik. Okey. Jadi dekat sinilah saya masukkan nota saya kat sini. Contoh kat sini kan saya dah ada nota. Nota PowerPoint ataupun PDF. Sebab PDF, kalau PowerPoint pun dia kena tukar PDF lah. Dia boleh baca PDF dan juga picture. PDF yang dimasukkan dalam ni, contoh kalau Ustaz ada e-book ke apa kan, kita akan masukkan guna insert ni. Okey. So dekat insert ni, kalau buku biasanya kita masukkan, kita akan terus open file tu. Ustaz ada tak apa-apa file PDF ataupun e-book ke? Okey, kalau kita nak masukkan, kita kena pilih print out. Kalau attachment dia masuk icon je. Kalau kita pilih print out, dia dah terus open untuk kita. Semua sekali. Oh, gitu. Ya. Ustaz ada tak apa-apa file? Saya try tengok. Okey. Choose file. Okey. Dalam download ada tu. Nahu tu. Okey ni. Okey. Mana saya tahu. Okey, betul insert Ya, insert. Jadi dia akan terus open siap-siap page yang kita tengah proses. Oh, tengah proses. Panjang kot. Naik atas balik. Tu ada. Kan? Ni empty. Okey. Oh, dia terus keluar sini. Oh, maksudnya kita okey. Dia dah buka siap-siap. Jadi Ustaz boleh macam susunlah kat sini kan, macam susunlah macam kalau ada OneNote ni kan. OneNote ni dia sebenarnya adalah kita punya e-book yang dia yang konten dia kita yang masukkan. Jadi Ustaz boleh buat macam kita boleh buat OneNote ni, kita masukkan semua konten yang kita ada. Contoh kita ada banyak 3 subjek. Tiga subjek ada kat sini. Kalau macam cikgu-cikgu sekolah, saya tengok kan cikgu-cikgu sekolah dia pandai guna OneNote ni. Cikgu-cikgu sekolah kan, cikgu-cikgu sekolah yang mana yang ejen surface dengan saya ni kan. Saya tengok depa punya OneNote memang bagus. OneNote dia kan buku teks, dia masukkan semua buku teks. Buku teks tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 kan, kalau ikut subjek yang dia ajar tu lah kan. Lepas tu folder dia buat section untuk soalan past years. Dia buat tersusun. Jadi kan macam dalam surface dia tu semua ada. Dia macam bila nak guna dia just klik je. Klik dan dia boleh terus ajar je. Jadi macam Ustaz pun boleh macam semualah ustaz-ustaz, doktor semua kat dalam ni kan. Jadi bolehlah macam plan macam mana kita nak buat kita punya OneNote ni. Kita nak susun kita punya OneNote ni. So macam yang ni OneNote untuk subjek kita lah kan. Sebenarnya kita boleh susun OneNote ni kan. Macam-macam kita boleh letak kat dalam ni. So buat semua dalam ni je. So kat situlah dia soalan pasir nak bincang ke kan. Buku-buku teks ke, nota-nota PDF ke, semua kita buat dalam ni. Jadi sebenarnya bila kita nak mengajar guna OneNote ni kan, saya biasanya tak gunakan daripada dalam Teams. Apa yang saya buat kan Ustaz? Saya akan cuba Ustaz klik open in browser arrow tu. Atas. Mana dia tu? Open in browser. Okey, open in browser bawah tu. Dekat dah tu. Jangan klik tu, jangan. Okey, klik bawah tu. Okey. Tu. Open in desktop apps.
Okay. Continue. Bukan kita nak open in desktop apps, continue here, dia kat sini. Maksudnya macam ni, bila kita nak bila kita nak gunakan OneNote ni, kita nak mengajar, kita nak conteng-conteng dekat screen OneNote tu kan. Sebab saya pakai Surface. So bila saya buat kelas, saya akan tulis terus atas screen. Jadi dia paling smooth sekali. OneNote ni boleh buka 3 tempat. Satu dalam Teams kita. Yang kedua, kita boleh open in browser. Yang ketiga, kita boleh open daripada OneNote apps. So nak menulis paling lancar adalah daripada apps dia sendiri. Jadi kat sini saya nampak kejap. Yang tadi ni mungkin belum ni belum ada. Okay. OneNote for Windows 10. OneNote for Windows 10. Sebab saya mengajar calculation. Jadi memang saya guna sungguhlah yang tu. Memang guna sungguh OneNote ni. Masa semester pertama saja yang masa tu saya masih pakai, masa tu tak familiar lagi kan, baru nak fahamkan sistem Microsoft Teams, jadi tak pakai lagi OneNote. Masuk je semester kedua saya explore juga OneNote sebab rasa sayang kan, dah pakai Microsoft Teams macam bagus kan, jadi memang nak fully utilize. So saya start belajar guna kelas notebook, dan lepas tu memang tak pakai yang lain dah, memang pakai kelas notebook ni saja. First time memang dia nak linkkan dululah. Ya. Maksudnya dia buka OneNote ni daripada browser lah, daripada ni lah kan. Ya, sekarang ni kita dah buka OneNote apps. So dekat OneNote apps ni lah dia, kalau kita macam saya, contoh saya pakai Surface, pilih draw ni, kan pilih pen, terus tulis atas screen. Jadi bila kita nak sampaikan lecture kat pelajar kita kan, kita akan teruslah nak highlight ke, nak tulis ke, nak apa semua kan boleh buat direct. Memang mudah. Sebab saya pernah pakai drawing pad, tapi saya rasa tak selesa sangatlah, sebab tu saya tukar. Lepas tu saya pakai iPad. Tapi still kena pakai dua. iPad kena pakai dua. Tak boleh buka iPad. Kena dua lah, kena tulis daripada iPad, tengok daripada komputer. Dua. Tapi bila saya pakai Surface saja. Terus tulis kat atas Surface. Jadi macam senang lah. Jadi macam kat sini dah boleh terus tulis. Dan tulis memang very smooth kalau kita tulis direct daripada OneNote apps. Berbanding kalau kita open daripada browser, tulis atas browser pun boleh, tapi dia tak sama macam kita pakai apps dia. Dan kita boleh buat dan yang ni lah macam nak gunakan untuk macam pelajar-pelajar submit latihan apa semua, nak maki semua daripada OneNote ni. Boleh try lah Ustaz, tapi Ustaz pakai komputer sekarang kan? Ni komputer. Dia boleh tulis lah, tapi nak tulis susah sikit lah pakai komputer kan? Ya, pakai mouse. Pakai mouse. Boleh lah. Kalau macam cucuk drawing pad tu pun boleh jugalah tulis. Drawing pad. Ya. Drawing pad. Cuma paling sebab saya dah try tiga-tiga. Saya dah try pakai drawing pad, saya dah try pakai iPad, dan last kali saya pakai Surface, dan memang Surface lah yang paling comfortable nak menulis ni. Jadi kita masukkan konten macam itulah, masukkan konten. Lepas tu yang ni untuk kita untuk saya punya, macam saya punya lecture lah. Bila saya punya lecture, saya dah masukkanlah macam saya punya nota apa semua siap-siap. Lepas tu kita nak elaborate, kita elaborate kat tepi dia je, kita boleh highlight kan. Lepas tu dia boleh besar, boleh kecil kan. Screen ni kan boleh zoom in, zoom out kan. So memang senang. Lepas tu student tak boleh kacau yang ni. Dan yang lagi best pakai OneNote ni, katalah macam latihan yang kita bincangkan hari tu, lepas habis perbincangan kita hari tu dengan pelajar, kita nak distribute nota ni kepada pelajar. Yang ni yang best pasal OneNote, kita boleh pilih kelas notebook ni. Dekat sini ada distribute page. Lepas tu kita boleh pilih distribute page. Kita boleh distribute page kepada semua pelajar dalam
team kita ni, dalam kelas kita. Kita boleh pilih nak distribute pada individu ataupun pada semua sekaligus. So katalah hari ni kelas note. So kita distribute lah kepada nota ni yang kita dah bincang dengan pelajar, kita distribute lah kepada pelajar. Nanti yang ini akan masuk ke dalam folder setiap pelajar. Nampak tak dia sedang distribute? Kalau kita buat kat tempat lain, jadi macam kita tak boleh distribute. Lepas tu kita kena buat cara macam satu-satu. Kan, ataupun macam kita pass pula dekat WhatsApp lah, Telegram lah kan. So yang ni memang proper. Semua dia proper. So dekat student pun dia masuk, dekat kita pun dia masuk. Jadi bila kita check balik dekat sini, okey, under setiap pelajar ni. Tadi kelas note. Tadi kita dah masuk kelas note ni. Tu ada? Dah masuk. Ya. Menarik. Jadi yang kita tanda-tanda tadi tu pun akan ada sekali lah tu kan? Maksudnya ada, yang kita okey. Ada. Jadi kalau student nak belajar balik, lepas tu dia nak highlight balik, dia nak refer balik kita, dia tulis balik dekat dia punya page ni, kita boleh komen kan. So bergunalah kalau macam ikutlah macam kalau student rasa tak nak berat dia punya komputer, dia just nak refer kepada content library tu, tak apalah, tak payah distribute lah kan. Tapi mungkin ada student-student yang memang dia nak benda ni, dia nak highlight sendiri apa semua kan, kita distribute lah. Jadi macam tu yang menarik tentang OneNote Class Notebook dalam Microsoft Team ni. Okey. Kita boleh add audio tak di situ, maksudnya pada macam kita nak edarkan nota-nota ni, tapi nota kita nak beraudio, maksudnya katalah ada, kita, boleh. Ada no? Boleh. Ada. Dalam OneNote ni dia sendiri pun powerful sebab OneNote ni dia datang dulu sebelum Microsoft Team. Jadi bila ada Microsoft Team, dia embed ke dalam Microsoft Team. Dia kan OneNote ni dia boleh kalau contoh kita buat macam saya subjek calculation. Contoh saya buat skema jawapan, saya tulis dalam OneNote. Dia boleh play balik satu-satu ikut step yang saya tulis tu. Dia tunjuk balik apa yang kita ni, macam dia macam screen recording lah kot. Lebih kurang macam screen recording, dia boleh play balik. Dia banyak lagi lah fungsi-fungsi lain sebenarnya. Sebab yang tu kena contoh sesi asing. OneNote saja pun lama. Yang ni pengenalan saja. Jadi yang ni dia memang powerful. Jadi kat sini dekat OneNote ni, yang ni baru pasal content library yang kita nak disebut pada pelajar. Kita boleh guna macam contoh dekat teacher only ni. Dekat teacher only ni kita buat kita add section untuk topik 1. Yang ni kita je lah nampak. Yang ini kita je nampak. Okey. Topik 1. So dekat sini katalah kita nak bagi satu latihan. Latihan 1. Okey, so kita masukkanlah latihan ni dekat sini. Masukkanlah apa-apa latihan yang kita nak bagi pada pelajar kan. Sekarang ni student tak dapat lagi, dia tak nampak pun lagi. Katalah sekarang ni kita nak assign Ustaz klik balik Microsoft Team. Bawah tu. Sekarang ni kita buka apps kan. Okey, Ustaz klik balik Microsoft Team. Okey, tak apa, Ustaz klik assignment kat atas tu, assignment. Atas sebelah kelas notebook. Okey, tekan get started. Okey, Ustaz tekan create. Create. Create apa? Assignment. Okay. Okey, yang ni saya nak tunjukkan assignment yang kita linkkan dengan OneNote, Class Notebook. Okey, got it. Got it je tu pangkah. Yang ni tak ada apa ni. Okey. Okey, masukkan title assignment contohnya atas sekali, latihan 1. Okey, latihan 1. Lepas tu enter instruction option. Okey, dekat attach tu, Ustaz tekan attach. Okey, class notebook. Nampak tak tu? Class notebook.
Maksudnya kita linkkan dengan kelas dari tadi kelas tu. sebut tadi itulah. Jadi latihan-latihan, walaupun kita tak bagi markah, kita just nak bagi latihan, kita ambil dekat teacher only, content dekat situ. Kita assign cara ni supaya kita boleh monitor siapa yang dah submit, siapa yang tak submit. Okey, topik 1. Latihan 1. Attach. Pilih folder mana yang kita nak masukkan. Homework contohnya. Homework. Dan so setiap student akan dapat dia own student edit dia own copy lah. Maksudnya kita bagi latihan tu dia akan buat di situ dan dia kena submit di situ ke ataupun dah dia buat di situ memang dia akan tinggal di situ lah, kita boleh pantau lah. Ya, dia akan buat di situ. Lepas tu dia hanya tekan turn in daripada sini. Lepas dah siap. Okey, lepas tu kalau macam memang latihan yang ada markah, kita letaklah markah. Kalau tak, no point je lah kan. No point je lah, boleh juga nak letak markah supaya dia rasa macam serius kita nak buat kan. Okey, lepas tu kalau pemarkahan secara rubrik, boleh masukkan rubrik. Boleh masukkan rubrik baru ataupun boleh masukkan rubrik sedia ada, Excel dalam dia punya file tu dalam bentuk CSV ke. Kita boleh pilih. Yang ni nak maki memang senang. Kalau kita dah ada rubrik sedia ada, rubrik tu mesti dalam format Excel. CSV tak silap. Kalau format lain dia tak baca. Okey. Cerita pasal rubrik ni sesi lain. Okey, ni tak apa. Cancel je. Okey, turun bawah. Lepas tu kita boleh set due date apa semualah kan. Okey, lepas tu kat mana nak post assignment, dekat general channel boleh, dekat topik 1 punya kan. Cuba klik edit tu. Kita dah buat channel tadi topik 1 kan. So kita assign dekat topik 1. Topik 1. Dan lepas tu due date tu tak apalah, by default biar je. Assign. Assign. Ya, assign. So sekarang ni dekat topik 1 kejap lagi semua ahli dalam kelas ni akan dapat notification. Kalau dia install dekat phone pun dia akan dapat notification tu. Kata ada assignment. Dalam Microsoft Teams. Jadi nanti dia akan klik lah. So siapa-siapa yang lain kalau nak tengok boleh check lah. Dia akan ambil masa sikit lah untuk proses. Nanti dia akan masuk. Okey. So dah 1 jam lah untuk hari ni. Walaupun belum habis cerita pasal WeSpace tu kan. Banyak ni. Okey. Kita buka soalan sikit kalau ada soalan daripada rakan-rakan. Okey. Ada soalan tak Dr. Farida, Ustaz Basil, Dr. Khairani? Alhamdulillah tak ada. Setakat ni belum ada. Clear. Jelas. Terima kasih Dr. Su. Dr. Azia? Dr. Azia? Tak ada soalan. Tak ada? Tak ada? Tak ada boleh kau. Okey. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa kita berhenti dekat ni dulu kot Dr. Su, macam mana? Ya, berhenti dulu kot. Saya ingat macam memang sesi kita ni kita buat sejam-sejam je lah supaya macam tak banyak sangat kan. Betul. Kan, faham sekali kan buat sikit-sikit. Nak hadam tu pun ambil masa awak ni. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa kita ada apa-apa ni nak tanya apa ke, nak ada cadangan apa ke? Dr. Su sendiri ada cadangan apa? Itulah tak ada apalah, esok kita tak buat. Sebab esok saya ada sesi ni jugalah dengan UMP. Jadi kita sambung balik cerita pasal ni hari insya-Allah hari Khamis lah. Hari Khamis tu. Hari Khamis dan sebenarnya masa sama pukul 9.10. Dan kalau lepas ni nak sambung lagi kita buat sesi sejam-sejam ni okey. Okey, cantik. InsyaAllah. Okey, ni apa Dr. Su, Dr. Hamizul lah. Ya, sila Ustaz Basil. Ni saya duk tengok dalam channel Dr. Su dalam YouTube. Jadi dalam YouTube tu kalau kita tak boleh nak ingat ke dalam tutorial hari ni tak semalam, boleh tengok dalam YouTube kan. Jadi terima kasih banyaklah. Betul saya tengok dan saya bagi tahu kat student saya. Sebab student saya pun guna team. Jadi kalau agak-agak yang mana tak boleh nak buat tu, boleh tengok dalam YouTube Dr. Su. Tu je lah saya nak beritahu. Terima kasih. Terima kasih.
Okey, kalau tak ada apa-apa kita berhenti dekat ni dulu kot Dr. Su, no? Baik, jadi saya ambil kesempatan ni, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Su dan juga semua rakan-rakan yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi topik kita yang seterusnya ataupun kita sambung sampai topik ni yang seterusnya pada hari Khamis ni pukul 9 hingga pukul 10 insyaAllah. Dr. Su, no? Baik, terima kasih banyak. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. Su. wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Sama-sama.